أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لرضاء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita mensyukuri nikmat masa, nikmat waktu, nikmat kesihatan. Sama-sama kita menyambung kembali majlis ilmu kita di Pusat Servis Hijrah Makmur di Tanjung Minyak Perdana pada pagi ini. InsyaAllah diharapkan teman-teman, sahabat-sahabat semua sihat walafiat. InsyaAllah pagi ini giliran bacaan kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 22 edisi Jawi. Edisi Jawi muka surat 22. Edisi Rumi muka surat 28. Rumi muka surat apa? 28. 58. Betul, 58 Perenggan berapa tadi? 5 daripada atas. 5 daripada bawah. Firman Allah Ta'ala situ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Sebelum itu katanya musannif, kita undur sikit Yang kelima, bahawasanya jantung itu, kenapa wajib bagi diri kita menjaga hati? Kenapa ataupun mengapa wajib bagi diri kita membersihkan hati kita ataupun jantung kita? Yang kelima, kerana bahawasanya jantung itu adalah merupakan tempat ilham daripada malaikat. Jadi tempat ilham bagi malaikat. Jadi para malaikat membisikkan perkara-perkara yang baik di dalam hati kita. Maka dengan sebab itulah sayugianya bagi kita sebagai muslimin mukminin memastikan jantung kita itu
ataupun hati kita itu berada di dalam keadaan yang senantiasa bersih daripada sebarang jenis dosa dan maksiat, dan tempat was-was bagi syaitan. Dan hati itu juga adalah merupakan tempat di mana syaitan membisikkan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi was-was syaitan. Jadi was-was ni adalah nama bagi bisikan syaitan. Nama bagi bisikan syaitan dipanggil was-was. Jadi apa-apa sahaja yang dibisikkan oleh syaitan di dalam hati kita dipanggil was-was. Jadi bukan was-was ni maknanya ragu-ragu. Ragu-ragu tu syak. Kita keliru. Kita biasa kita kata kita was-was. Bukan was-was. Was-was tu nama bagi bisikan syaitan di dalam hati manusia. Adapun kekeliruan ataupun keraguan di dalam hati kita itu dipanggil syak. Syak. Bukan was-was, syak. Adapun bisikan yang baik-baik datang daripada malaikat di dalam hati manusia dipanggil ilham. Itu perbezaan di antara ilham dan was-was. Dan lagi jantung itu tempat berperang di antara akal dan hawa nafsu. Jadi hati kita ini diibaratkan medan padang di mana tempat berperang di antara akal kita dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu berperang dengan akal kita. Sentiasa akal kita dan hawa nafsu kita berperang. Akal mengajak membuat perkara kebaikan, hawa nafsu mengajak membuat perkara keburukan. Jadi masing-masing ada penolongnya, masing-masing ada tenteranya. Kalau akal, tentera bagi akal, pembantu bagi akal ialah sifat-sifat mahmudah di dalam hati. Akal kita dibantu oleh sifat-sifat mahmudah. Ini sifat-sifat terpuji di dalam hati. Akal kita dibantu oleh ilmu yang memberi manfaat ataupun ilmu syariat, ilmu agama. Jadi ilmu agama adalah pembantu akal. Begitu juga sifat-sifat mahmudah pembantu akal di dalam peperangan menghadap hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu pula memiliki tenteranya. Hawa nafsu memiliki tenteranya. Tentera bagi hawa nafsu ialah sifat mazmumah, sifat-sifat kecelaan. Jadi sifat-sifat kecelaan yang ada di dalam hati itu adalah merupakan pembantu, penolong, tentera bagi hawa nafsu. Begitulah juga syaitan. Syaitan juga adalah merupakan tentera bagi hawa nafsu. Dengan sebab itulah mesti bagi diri kita muslimin, mukminin menimba ilmu sebanyak mungkin. Dengan sebab itu wajib kita menimba ilmu, khususnya ilmu-ilmu fardu ain, ilmu yang tak boleh tidak, ya mesti kita ambil tahu. Kerana ilmu-ilmu fardu ain ini adalah ilmu yang merupakan ilmu yang sangat penting, yang nak menceritakan, yang nak memberitahu, yang nak mengajar, yang nak mendidik, yang nak menyuluh, yang nak mendidik kita bagaimanakah tata cara melakukan amal ibadah. Bersangkut paut dengan akidah, bersangkut paut dengan syarat rukun ibadah, bersangkut paut dengan keikhlasan. Begitulah juga ilmu yang bersangkut paut dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Itu ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf dan juga tajwid. Di samping itu maknanya kita juga disarankan supaya menimba ilmu yang lain. Ilmu sirah, ilmu tafsir, ilmu hadis. Jadi banyak. Jadi makin banyak ilmu, makin kuatlah tentera akal. Makin banyak ilmu, makin kuatlah tentera bagi akal kita. Makin teguhlah, bagi mantaplah
Akal kita. Jadi bila akal kita tu kuat, disokong oleh ilmu, dan dengan sebab itulah hati kita ni mesti dihiaskan dengan sifat-sifat yang baik supaya akal kita jadi kuat. Bila akal kita jadi kuat, sewaktu dia berperang dengan hawa nafsu, insya-Allah apabila menang akal kerana dibantu oleh ilmu tadi dan juga sifat-sifat mahmudah tadi, maka menanglah akal. Bila menang akal, akan terhasillah ketaatan. Akan hasillah ketaatan. Jadi contoh macam pagi ni, alhamdulillah, sebelum kita menghadiri majlis ilmu pada pagi ni tadi, berperang sebenarnya akal kita dengan nafsu. Nafsu kata tak payahlah, nafsu kata nanti dululah, nafsu kata biarlah dulu, nafsu kata pontenglah dulu, minggu depan boleh datang lagi. Lepas tu nafsu dah memang malas nak mengaji, nak solat dan sebagainya. Kemudian syaitan pula menambahkan lagi, membakar lagi semangat supaya kita meninggalkan ibadah. Syaitan pun membisikkanlah macam-macam alasan. Tapi akal kita pun berperang. Akal kita memikirkan begini. Menuntut ilmu ni wajib. Kemudian kita tahu pula selok-beloknya dengan ada ilmu pada akal kita, ada ilmu pengetahuan, menuntut ilmu ni hukumnya wajib. Kalau aku tak pergi belajar, nanti aku akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku pergi, aku akan dapat pahala. Kalau aku pergi, aku akan dapat pasti aku akan mendapat janjian-janjian baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mesti ambil kesempatan yang ada. Akan datang tak tahu lagi boleh ke tidak belajar. Kemudian sifat mahmudah dalam hati kita, sifat-sifat yang baik, merendahkan diri. Contohnya kita merasakan kita tak ada ilmu, aku mesti kena belajar. Harap kepada Allah, khauf, takut kepada Allah. Kalau kita meninggalkan majlis ilmu yang wajib ni, hukumnya berdosa, dijanjikan azab oleh Allah. Jadi apabila berperang akal yang kuat tadi tu dengan hawa nafsu, apabila menang akal berperang dengan hawa nafsu, maka terhasillah ketaatan. Bolehlah kita beribadat. Itulah yang akan berlaku setiap waktu. Bila kita jatuh kepada perkara maksiat, itu menunjukkan akal kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Apabila kita melakukan kemaksiatan, apabila tidak hasil ketaatan, itu bermakna akal kita telah pun ditewaskan oleh hawa nafsu. Bila hasil ketaatan itu menunjukkan akal kita menang di dalam peperangan dengan hawa nafsu. Itulah yang berlaku dalam hati kita pada setiap hari. Baik. Dan hawa nafsu menyeru, yakni mengajak ia hawa nafsu kepada kejahatan. Yang nama nafsu ni, dia akan mengajak kita kepada perkara kejahatan. Yang mana nafsu ni juga lebih keji, nafsu ini juga lebih jahat daripada syaitan lagi. Maka sayugia, maka sepatut-patutnya, maka sebaik-baiknya, bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Jadi kita sebagai hamba sepatutnya kita tidak boleh lalai, kita tak boleh leka, kita tidak boleh lupa daripada peperangan yang berlaku di dalam hati kita di antara akal dan nafsu tadi. Tambahan lagi pula bahawasanya kesalahan jantung itu, kemaksiatan jantung itu, jinayah yang dilakukan oleh jantung itu lebih besar, lebih dahsyat lagi kalau nak dibandingkan kesalahan yang dilakukan oleh anggota yang zahir. Contoh tangan kita melakukan dosa, contohnya mengambil barang orang, mencuri, contoh dosa. Tetapi dosa mencuri tadi memanglah besar juga dosanya, tetapi tidak sampai menghapuskan pahala amal ibadah, tidak sampai merosakkan akidah. Kalau nak dibandingkan dengan amalan hati, kemaksiatan hati, contoh akidah yang salah, berdengki, bersangka-sangka jahat, tidak ikhlas,
Ini menyebabkan amal kita dihapuskan oleh Allah. Amalan kita dihapuskan oleh Allah. Silap-silap boleh membawa kepada terbatalnya iman dan Islam. Inilah yang dimaksudkan oleh musannif tadi, kesalahan jantung tu lebih besar daripada kesalahan yang zahir. Sekurang-kurangnya, jadi sekurang-kurang bala ataupun sekurang-kurang kesalahan jantung tu, keras ia jantung, yakni keras hati. Apa yang dimaksudkan keras hati? Tiada menerima pengajaran, payah nak terima nasihat, payah kita nak ikut petunjuk agama. Makna kalau sampai pun pada kita peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang baik, kita tak boleh guna pakai, tak boleh terima. Sebab hati kita tu dah gelap, hati kita tu dah kelam, hati kita tu dah keras. Jadi bila sampai benda baik, dia melantun, dia tak masuk ke dalam hati. Kerana hati kita tu dah diliputi, dah diselaputi oleh karat-karat dosa. Dengan sebab itu disuruh kita senantiasa ataupun selalu bertaubat, supaya hati kita tu senantiasa berada di dalam keadaan yang bersih. Bila keadaan hati itu tadi bersih, apabila cahaya nur ataupun ilmu itu sampai, insya-Allah dia akan terus masuk ke dalam hati yang bersih. Kalau hati kita kotor, sampailah kadang-kadang orang yang soleh, orang alim pun nasihat kita pun tak boleh jadi apa pun. Sebab hati kita tak boleh terima, sebab hati kita dah keras. Tu keras hati. Tiada menerima pengajaran. Di antara tanda keras hati, di antara tanda-tanda keras hati, di antara alamat-alamat hati kita keras ialah apa? Kita tidak merasakan berdosa apabila melakukan maksiat. Apa erti maksiat? Makna maksiat ni umum. Bukan semata-mata minum arak, berzina, berjudi, kaki perempuan. Maksiat ni maknanya apabila kita meninggalkan kewajipan, itulah maksiat. Apabila kita melakukan perkara yang haram, itulah juga maksiat. Mengumpat haram. Maka bila kita mengumpat, maknanya kita duduk dalam maksiat. Solat subuh wajib, tiba-tiba kita tak solat, maknanya kita dah buat maksiat. Menutup aurat tu wajib, tiba-tiba kita keluar rumah tak tutup aurat, maksiat. Berdengki, maksiat. Bersangka-sangka jahat, maksiat. Jadi apa sahaja yang Allah suruh sebagai perintah yang wajib. Menuntut ilmu wajib, yang fardu ain. Tiba-tiba kita tak nak menuntut ilmu, makna kita dah melakukan maksiat. Allah larang minum arak, kita minum arak, na'udzubillah min zalik, contoh. Maka kita dah jatuh dalam maksiat. Itu masuk maksiat. Maksiat ni bukan masuk kaki perempuan, pelacur dan sebagainya, minum arak. Maknanya meninggalkan yang wajib itu maksiat, membuat benda yang haram itu juga maksiat. Berdengki, maksiat hati. Bersangka-sangka jahat terhadap orang lain, maksiat juga. Tidak ikhlas di dalam beramal, maksiat juga. Jadi banyak maksiat ni sebenarnya. Tapi kadang-kadang oleh kerana kita tak faham apa erti maksiat tu, kita merasakan kita tak melakukan maksiat sebab kita tak minum arak, sebab kita tak berjudi, kita merasa aku tak ada buat maksiat. Aku bukan kaki perempuan, maknanya aku bukan maksiat. Padahal kita duduk pula di dalam maksiat yang lain. Boleh jadi dia tak minum arak, tapi dia orang yang berdengki. Jadi dia tak berjudi, tapi dia orang yang suka bersangka jahat. Jadi dia bukan kaki perempuan, tetapi dia orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah. Itu maksiat. Itu tanda-tanda keras hati. Bila kita melakukan dosa dan maksiat, kita tidak merasakan dosa, kita tak merasakan bersalah dengan Allah. Selera je kita makan. Selera je kita makan, selera je kita minum, berseronok aje. Padahal kita dah membuat kesalahan dengan Allah Ta'ala. Itulah tanda-tanda hati kita dah keras dah. Tapi bagi orang yang hatinya bersih, walaupun melakukan dosa kecil, dia sangat-sangat
berasa bersalah dengan Allah, sangat-sangat rasa bersalah dengan Allah Ta'ala walaupun dia terjatuh kepada dosa kecil. Apatah lagi kalau dia terjatuh dalam dosa besar, lagilah penyesalan, kesedihan. Itu orang yang hebat-hebat, hatinya rasa macam tu. Dia terjatuh dalam dosa kecil, rasa bersalah sangat dengan Allah Ta'ala. Kita, orang macam kita ni, selalu duduk bergelumang dengan dosa maksiat ni, buat dosa besar pun, tinggalkan solat pun kita tak ada rasa bersalah pun, seronok je lagi. Padahal meninggalkan solat ni dosa besar. Tapi kita rasa tak ada apa pun, relax je. Relax je, tak ada masalah pun. Itu masalah hati kita. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Dan kesudahan daripada keras hati tadi akhirnya akan membawa kepada kufur. Boleh menjadikan seseorang itu kufur dengan Allah Ta'ala. Tapi permulaannya keras hati dulu. Permulaannya keras hati. Sebelum mati hati, yang akan membawa kepada kufur, sebelum hati itu mati, dia keras dulu. Tapi sebelum dia keras tu, dia hitam dulu. Hati kita ni hitam, ditambahkan dengan dosa, tambah lagi dosa lagi, tambah lagi, tambah. Hitam, kelam, gelap. Lama-lama kalau tak dibersihkan segera, dia akan jadi keras. Bila dah keras, kita tambah lagi dosa, tambah lagi, tak bertaubat lagi, tambah lagi. Nanti lama kelamaan dia jadi mati. Bila dah mati nanti tambah lagi dosa, dia akan membawa kepada benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Dia akan bawa ke situ. Sebab tu kena bersihkan awal-awal. Kalau macam besi tu contohnya, jangan bagi dia berkarat. Kalau dia dah kotor, dah berkarat, kita tak boleh contoh lama kelamaan. Berkarat, lama-lama dah tebal, silap putus besi tu. Silap putus besi tu. Sebabnya kita tak jaga daripada awal tadi. Tapi kalau daripada awal kita jaga, kita gilap dia, kita gosok dia, insya-Allah dia takkan rosak, dia takkan patah. Tapi kalau kita biarkan dia berkarat, dia kotor ke apa, kita biarkan lama dia berkarat. Berkarat kita biarkan lagi. Habis lama-lama dia patah tadi. Tapi makan masa tak? Makan masa. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbara wa kana minal kafirin? Artinya enggan oleh iblis. Jadi iblis ni makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis ni enggan. Apa makna enggan? Tak mahu nak ikut, menolak, menidakkan, menafikan. Itu enggan, tak mahu. Artinya menolak. Daripada sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi iblis ni enggan nak sujud. Maksud sujud di sini bukan sujud seperti sembahyang. Bukan maksud sujud di sini sujud seperti sembahyang. Sujud di sini dengan makna merendahkan diri. Iblis tak nak merendahkan diri. Iblis tak mahu, iblis tak suka nak merendahkan diri kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa? Kerana iblis merasakan dirinya lebih baik, dirinya lebih mulia, kerana ditilik kepada asal kejadiannya daripada api, yang mana Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam daripada tanah. Jadi dia merasa yang dirinya daripada api tadi lebih mulia. Sebab tu dia tak nak sujud. Mana? Sebab tu dia tak nak merendahkan diri, mengaku yang bahawa Nabi Allah Adam ni adalah utusan daripada Allah. Dia tak mau. Sebab dia rasa diri dia lebih hebat lagi, dia daripada api. Kenapa nak sujud kepada sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan daripada tanah? Tanah ni lebih hina daripada api lagi. Sebab tu ni yang dinamakan takabbur, sombong. Sombong ni apabila kita merasakan diri kita lebih mulia daripada orang lain serta merendahkan orang lain. Itu namanya sifat sombong ataupun takabbur. Jadi bila kita merasakan diri kita mulia serta merendahkan orang lain, kita merasakan diri kita mulia
dan merendahkan orang lain, itulah sifat takabur, itulah yang dinamakan sombong ataupun takabur. Dan membesarkan diri, dan jadilah ia iblis tadi daripada sekalian yang kafir, daripada sekalian mereka yang engkar, yang enggan. Maka adalah takabur itu di dalam jantungnya, di dalam hatinya iblis. Dalam diri iblis itu ada takabur. Maka mensebabkan ia iblis akan tertegah daripada sujud. Mana sifat kesombongan yang ada di dalam hati iblis itulah yang menegah iblis tu, yang menegah, yang menghalang, yang menyekat iblis tu daripada merendahkan diri. Dia tak nak merendahkan diri sebab dia merasakan yang diri dia lebih mulia. Sebab sombong dalam hati tadilah menyebabkan iblis tu tak nak merendahkan diri. Tertegah, dia tak boleh sujud. Maknanya dia tak boleh nak merendahkan diri, dia tak boleh nak mengaku yang Nabi Allah Adam AS tu lebih mulia di sisi Allah. Dia tak boleh mengaku, dia tak boleh terima. Dia tak nak terima sebab sombong tu yang menghalang diri dia daripada merendahkan diri. Sebab tu kita kalau ada sombong, payah kita nak memaafkan orang pun payah. Bila dalam hati kita ada sifat sombong, kita nak maafkan orang payah, sebab kita merasa diri kita lebih baik, dia jahat. Payahlah nak kat mana aku nak maafkan dia, aku lebih baik lagi. Tu payah. Takabur ni payah. Ketakabur ni perangai ataupun sifat iblis. Allah. Maknanya kalau dalam hati kita ada sombong, makna dalam hati kita ada benda yang ada di dalam diri iblis. Sama je. Iblis takabur, kita pun takabur, samalah. Satu geng. Satu geng. Kita tak nak merendahkan diri, kita jadi nak meninggi diri je. Serta menghina orang lain. Perangai iblis. Sungguhlah. Sungguhlah, bukan tak sungguh-sungguh. Sebab tu kita kena buang sifat tu. Padahal iblis ni makhluk Allah Ta'ala yang alim. Iblis ni alim. Dia dah duduk dalam syurga, tapi oleh kerana ada kesombongan dalam diri dia, Allah benci dia, Allah halau dia. Tu iblis yang ilmunya lebih banyak daripada kita, yang amalnya lebih banyak daripada kita ni, tapi dengan sebab ada sombong tu Allah benci dia. Kita dah lah umur pendek, amal tak banyak, dosa maksiat banyak pula, sombong lagi pula. Tu cerita takabur tu, dengki tak cerita lagi, bersangka jahat dengan orang tak cerita lagi. Dah mana tempat kita agak-agak? Dah mana agak-agak tempat kita? Dah lah umur pendek, ilmu tak banyak. Bila ilmu tak banyak, dengan sendiri amal pun tak banyak. Sebab amal tu bergantung dengan ilmu. Tak ada ilmu, amal tak sah. Lepas tu pula sambil-sambil dengan amal yang ilmu yang tak ada, amal yang kurang tadi, maksiat banyak pula. Kadang yang Allah suruh kita tak buat, yang Allah larang kita buat. Lepas tu dalam hati kita ada takabur lagi. Lepas tu ada dengki lagi, sangka jahat dengan orang lagi, tak ikhlas lagi, berdendam lagi. Mana kita nak duduk agak-agak? Nak letak mana Nak letak nama kita kat mana? Nak masuk dalam buku pendaftaran mana? Sebab itulah kita kena tengok benda-benda tu, barulah kita merasa yang diri kita ni tak ada apa-apa lagi di sisi Allah Ta'ala. Ada takabur je Allah benci, Allah halau dah. Kita bukan takabur je ada, lengkap.
lengkap macam buah rambai. Dalam hati gitu. Macam buah rambai, hasad, dengki, ujub, riak, takabur, sombong. Semua ada lah. Semua ada. Apa tu? Macam manalah nasib amal kita? Macam manalah kita nak balik akhirat dalam keadaan diri kita macam ni? Waktulah wali-waliullah tu. Dia tak seronok hidup dalam dunia ni. Sebab dia masih lagi merasakan yang diri dia orang yang tidak takut dengan Allah Ta'ala. Walaupun ibadatnya dah banyak dah, satu hari beribu rakaat semayang, tapi waktu nak mati dia menangis. Ada seorang waliullah tu, waktu dia nak wafat, nak mati, menangis dia. Takut dia. Sebab apa? Dia mengingatkan firman Allah Ta'ala yang mana artinya sesungguhnya Allah Ta'ala menerima orang-orang yang bertakwa. Dia merasakan yang diri dia tak masuk dalam kelompok orang bertakwa tu. Tu yang dia menangis, dia meraung sebab tu dia nak mati. Padahal amalnya sembahyang sunat beribu rakaat setiap hari. Mana diri tu, hati dia tu merendahkan diri dengan Allah. Padahal dia duduk situ dah. Maka menyebabkan ia akan tertegah daripada sujud. Ini maknanya kalau kita selagi kita tak boleh nak membuang sifat takabur ni, maknanya kita tak akan boleh menjadi hamba yang merendahkan diri. Kita akan payah nak bersangka baik dengan orang. Kita akan payah nak memaafkan orang sebab ada takabur. Payah kita. Payah. Tak boleh tertegah. Takabur tu yang menegah kita daripada nak bersangka baik dengan orang. Takabur dalam diri kita tu yang menegah untuk kita memaafkan orang. Sebab kita mulia. Kenapa aku nak maafkan dia? Kenapa aku nak bersangka baik dengan dia? Dia orang jahat, aku orang baik. Betul Allah benci. Walaupun ada sebesar biji sawi, sebesar zarrah sifat takabur dalam hati kita ni, makna kita tak boleh nak masuk syurga. Tak boleh nak masuk syurga, terus tak boleh masuk. Makna kena singgah neraka dulu, na'udzubillah min zalik. Dan akan kufur dengan Tuhannya, wal'iyadzubillah min zalik. Sebab itulah dia menjadi kufur dengan Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak. Ketahui olehmu kelakuan yang dicela yakni oleh Allah. Makna sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala tu banyak. Bila banyak ni yang kita risau, maknanya kita terkena. Sebab banyak, payah nak mengelak lah. Kalau sebutir dua boleh jadi kita boleh mengelak juga. Tapi bila dah kata banyak, mengelak yang sini kena yang sana, mengelak sana kena sini. Kita tak berdengki dengan orang, tapi bersangka jahat pula dengan orang. Tu berdengki tak dah, tapi sangka jahat pula dah. Berdengki tidak, selamat. Berdendam pun tidak, menunjuk-nunjuk amal pula. Jadi payah. Sebab banyak sifat-sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala ni banyak. Sebab tu kita kena tahu apa sifat yang dicela oleh Allah tu, apa dia. Apakah sifat yang dicela oleh Allah, apa dia. Kita wajib kena tahu supaya kita boleh menjaga diri kita, mengawal diri kita, mengelakkan diri kita daripada benda-benda tadi. Kalau kita tak tahu, kita tak kenal, kita tak faham, kita ingatkan benda tu alah, biasalah manusia. Kita akan anggap benda tu perasaan yang biasa. Alah, biasalah tu. Rupa-rupanya benda tu bukan benda biasa, benda tu dosa. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Contohnya perasaan dengki, kan? Apa maksud dengki ni? Dalam hati kita suka menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tu hilang. Kalau dia bahagia, mudah-mudahan dia bergaduh. Kalau dia kaya, mudah-mudahan dia jadi miskin. Kalau perniagaan dia maju, mudah-mudahan jadi bankrupt. Alah, kita kata biasalah tu. Perasaan macam tu biasalah. Itu bukan biasa, itu dosa. Itulah yang dinamakan dengki. Tapi bagi orang yang tak tahu,
Dia tak tahu benda tu dosa yang menghapuskan pahala amal ibadah ni. Bila dia tak tahu, dia tak sedar yang benda tu dosa, dia akan duduk diam. Dia tak akan ambil apa-apa tindakan. Dia tak akan bertaubat. Sebab dia anggap benda tu adalah biasa lah. Padahal dosa. Jadi kita mesti kena tahu apakah sifat-sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala, supaya kita boleh berhati-hati menjaga ataupun membersihkan hati kita. Kalau kita dah tahu, kita cek hati kita, oh, dalam hati aku ni ada penyakit dengki, dalam hati aku ni ada penyakit sangka jahat, ada berdendam, oh tak boleh jadi ni. Selagi ada benda-benda macam ni, walaupun aku sembahyang, Allah tetap membenci aku, oh tak boleh jadi. Mana aku nak kena buang juga benda ni. Maknanya dia dah tahu dalam diri dia dah ada penyakit. Bila dia dah tahu dalam diri dia ada penyakit tu, dia akan usaha buang. Sembahyang lah macam mana pun, bila ada hasad, dengki, ujub, riak, takabur, Allah benci kita. Allah tetap membenci walau kita sembahyang tak tinggal, walaupun kita orang yang banyak bersedekah sekalipun, walaupun kita orang yang taat pada suami sekalipun, walaupun kita suami yang menunaikan nafkah pada anak isteri pun, tapi apabila hati kita ada benda-benda tu, kita tetap dibenci oleh Allah. Sebab tu dia panggil sifat mazmumah. Mazmumah ni mana? Sifat yang dibenci oleh Allah. Barang siapa yang ada dalam dirinya sifat tu, dia dibenci oleh Allah, walaupun dia seorang alim ulama sekalipun. Kalau dia seorang alim ulama sekalipun, tapi dalam hatinya ada takabur, Allah benci dia. Walau dia hafal Quran, walaupun satu hari 3 kali khatam dia baca Quran, satu hari 3 kali khatam baca Quran, tapi dalam dia takabur, merasa diri dia lebih mulia dan menghina orang lain, Allah benci dia, walau 3 kali khatam sehari baca Quran. Dan ketahui oleh bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak, tetapi hamba sebutkan di sini, makna di dalam ruangan ini hamba nak menyebutkan 10 perkara. Ada 10 ni. Ada 10 perkara ataupun ada 10 jenis sifat kecelaan yang akan diterangkan, dihuraikan oleh musannif rahimahullahu ta'ala di dalam 10 bab, pada 10 bab. Kenapa dia nak bagi tahu 10 aja, padahal tadi dia kata banyak sifat kecelaan ni, tapi di sini dia nak bagi 10 aja. Kerana yang 10 ini asal, punca. Asal di sini makna punca bagi semuanya. 10 yang akan disebutkan inilah punca segala penyakit-penyakit hati yang lain. Tapi 10 inilah benih dia. 10 inilah benih. Andai kata kita boleh menjaga hati kita daripada 10 jenis ni, insya-Allah tak ada sifat kecelaan yang lain pada hati kita. Takkan ada penyakit hati yang lain dalam diri kita kalau kita boleh menjaga hati kita daripada 10 jenis ni. Nampak 10 ni asal dia, punca dia. Kalau tak ada 10 ni, tak ada yang lain. Dan yang lain daripada 10 ni terjadi, ataupun kita kata beranak yang lain-lain tu, tercabang yang lain-lain, tumbuh yang lain-lain tu daripada yang 10 ini. Daripada 10 ni lah timbul yang lain, terbit yang lain. Pertama, mana dia? Jadi bila kita tahu ni, bila dia bagi tahu ni, cuba kita cek, cuba kita semak, cuba kita selidik, cuba kita selami hati kita, diri kita ada tak benda ni. Yang pertama, sangat loba atas makanan. Loba pada makanan, kasih pada makanan, nak makan, waktu selera pula nak makan yang sedap-sedap. Ada tak? Jadi loba pada makanan ni di antara sifat yang dicela oleh Allah. Bukan tak boleh makan, boleh. Tapi bila dah sampai tahap loba, ni yang hati orang pun dia makan gak ni. Ini yang tak kira haram ni, dia sebat juga. Makan sedap, makan yang lazat-lazat.
Loba pada makanan. Bukan Islam larang makan. Loba atas makanan tu yang Islam lah larang. Makanan biasa-biasa tak boleh telan. Yang kedua, sangat loba atas berkata-kata. Ada tak? Nak bercakap manja tu. Tak boleh duduk diam, nak bercakap. Tidur pun bercakap, dalam jamban pun bercakap. Bercakap, tidur bercakap, dalam kelas pun bercakap lah. Tok guru mengajar kat depan, dia mengajar kat belakang, ongek kat belakang dinding, belakang tiang. Dia kata tak apa, kita duduk belakang dinding, tok guru tak nampak. Allah nampak perangai kita tak elok tu. Maknanya kita jahat adab dengan guru. Jangan main-main. Jangan main-main. Sebab yang memberi keberkatan ilmu tu adalah Allah, bukan guru. Bukan guru yang bagi keberkatan, Allah. Sebab tu Allah tilik adab kita dalam majlis ilmu. Waktu dia berpisah dengan guru, macam mana akhlak anak murid dia? Dan anak murid duduk depan tok guru elok, tak ada kitab. Belakang guru diumpatnya guru. Dia cari aib guru, dia cari aib keluarga guru, dia congkil, dia selidik. Tu contoh-contoh anak murid yang tidak beradab dengan guru. Walaupun guru tak tahu pun perangai dia, tetap Allah Ta'ala melihatnya, tetap Allah Ta'ala mengetahuinya, tetap Allah Ta'ala akan mengambil keberkatan ilmu yang telah diberi oleh guru. Dia tak akan jadi apa. Sebab tu kena jaga. Kena jaga. Dia mengaji dengan tok guru, dia umpat tok guru pula. Dia umpat tok guru. Tok guru tak tahu. Besok tok guru jumpa dia, tok guru senyum macam biasa. Dia pun senyum macam biasa. Rupa-rupa belakang tok guru dia umpatnya, dia selidik, dia kaji, dia skodengnya. Cari apa kesalahan tok guru dia, apa maksiat tok guru dia cari. Lepas tu dia cerita dengan orang. Tapi pergi majlis guru dia. Bagus. Assalamualaikum tok guru. Baik. Assalamualaikum ustaz. Belakang ustaz. Belakang ustaz diumpatnya. Tak ada keberkatan ilmu. Tak ada keberkatan ilmu. Jadi nak dapat berkat ilmu ni, caranya ialah dengan menjaga adab kita dengan guru, jaga adab dengan majlis, jaga adab dengan kitab. Tu nak dapat berkat ilmu. Kalau nak faham ilmu, datang. Nak faham ilmu, datang ngaji. Datang ngaji dengar hari-hari, faham lah. Sebab tu kalau ada jiran-jiran kita daripada orang bukan Islam datang duk ikut kelas Fardu Ain kita ni, dia pun faham. Dia boleh faham sembahyang 5 waktu, ada nama Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Dia pun boleh faham sebab dia cerdik, dia ada akal, dia waras, dia tak gila. Maknanya bila dia dengar selalu benda tu diulang-ulang, dia boleh faham. Dia boleh faham. Tapi berkat belum tentu dia dah dapat. Berkat belum tentu dapat. Sebab tu dua-dua tu kita nak kena jaga. Berkat pun kita nak ilmu yang berkat. Tapi kalau ilmu banyak tak berkat, tak jadi apa. Tak membawa apa-apa keuntungan kepada diri kita kalau kita ada ilmu tapi tak berkat. Tak boleh nak beramal. Faham dah dengki ni gini tapi tak boleh beramal pun. Kita tak boleh nak tinggalkan dengki. Dengki macam biasa, tapi mengaji dah bab dengki tapi tak boleh tinggal. Itu menunjukkan ilmu tu tidak manfaat. Tak manfaat. Manfaat ni makna tak berguna. Faham dah tapi tak guna. Serupa macam orang tak pernah belajar pun pasal dengki. Berdengki sokmo macam biasa. Padahal dah belajar bab dengki dah. Hari tu dah jawab peperiksaan dengki tu apa, dosanya apa. Jawab betul dah. 100 markah. Makna dia faham. Tapi nak amal tak boleh. Ni na'udzubillah. Itu yang kita takut, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Kita nak ilmu manfaat. Mana tiap apa yang Allah Ta'ala dah bagi kita faham, kita nak amalkan. Boleh amalkan benda. InsyaAllah. Yang kedua, sangat loba atas berkata-kata. Ni bila dah sangat loba pada berkata-kata sampai tak perasan langgar sempadan. Bercakap, sampai tak perasan langgar sempadan, dah bercakap hal orang, dah mula memfitnah, dah mula mengaibkan, dah mula menyakitkan hati. Sebab loba bercakap tadi.
Macam loba makan tadi, terlalu loba makan, tak perasan, makan yang syubhat. Silap makan yang haram. Tu sebab sangat loba. Dan ketiganya marah. Marah tu marah. Marahlah, marah. Marah ni sifat kecelaan juga, tapi di sini belum sampai huraiannya. Marah yang dimaksudkan dengan sifat kecelaan ni, marah pada tempat yang tidak disuruh oleh Allah. Marah pada tempat yang tak disuruh oleh Allah. Tu tempat tu, kalau marah pada tempat yang tak disuruh oleh Allah, itu sifat yang dicela oleh Allah. Bini kita buat air tak sedap, kita marah dia, terlempang pipi. Buat air tak sedap, terbalikkan meja-meja tu. Meja melayang. Kurang manis dia. Masak kurang garam, lempar pinggan. Makna marah itu kerana nafsu tu. Allah tak suruh marah. Kecuali kalau isterinya tak menjaga aurat dia marah, dapat pahala marah di situ. Isterinya berkawan dengan laki-laki, dia marah situ, betul dapat pahala kat situ. Makna pahala tu ibadat. Marah di tempat-tempat macam tu, isteri tak solat, contoh anak dia tak solat, dia marah, kena pada tempat. Kena pada tempat, dipuji oleh Allah. Contoh anak kita tak sembahyang, kita marah, dipuji oleh Allah, marah kat situ. Jadi marah tu tengok, kalau marah yang dikeranakan oleh Allah Ta'ala suruh, dapat pahala. Kalau tempat tu Allah tak suruh marah tapi kita marah, contoh macam tadi, sebab keinginan hawa nafsu kita tak tertunai, masak, contohnya rumah kita tak masak tengah hari ni, contohnya sebab dia terlalu letih, terlalu penat, kita balik mengamuk, ambil parang, marah, kita tengking dia, kita marah dia, tak masak je, padahal bukan kewajipan dia nak ikut kan. Tak kena tu. Tu dimurkai oleh Allah sebab marah tak kena tempat. Yang keempat, dengki. Cuba kita tengok tadi yang marah tadi, ada tak? Marah tak tempat tadi. Kalau ada, makna dah ada dah sifat kecelaan. Yang pertama tadi ada dah. Loba pada makanan ada. Right, ada dah. Loba atas bercakap pun ada juga, right lagi, dah dua dah. Ketiga, marah yang tak bertempat pun ada juga, semua ada. Yang keempat, dengki, tak boleh tengok orang lain senang. Sakit hati kita. Sakit hati kita, tak boleh tengok orang senang. Tengok orang tu senang, dapat nikmat sihat ke, dapat nikmat kaya ke, dapat nikmat pangkat ke, dapat nikmat bahagia ke, menyirap, meluap hati kita. Mulalah kita kata mudah-mudahan sakitlah kau, mudah-mudahan bercerailah kau, mudah-mudahan bergaduhlah kau, mudah-mudahan bankrupt kau, mudah-mudahan. Itu dengki tu. Tanda dengki bila orang tu ditimpa musibah, kita kata padan muka kau. Bila orang tu kena musibah, jatuh sakit ke, kemalangan ke, kita kata padan muka kau. Tu tanda dengki. Kita seronok. Bala turun pada dia, kita jadi seronok. Sebab kita tak boleh tengok dia sihat, tak boleh tengok dia kaya, tak boleh tengok dia maju. Bila kita dengar orang tu sakit, padan muka. Bagus. Sakit makna dia tak kena niaga, habis rugi lah, padan muka kau, akulah yang maju. Yang kelima, kikir. Kikir ni bukan kikir grinder tu, bukan kikir besi tu. Ni kikir ni mana bakhil. Sayangkan harta untuk dibelanjakan kepada perkara yang diwajibkan oleh Allah. Itu nama kikir. Bakhil. Bukan tamak. Bakhil, tangkai jering. Haji Bakhil, kenal Haji Bakhil? Haji Bakhil lebih kedekut tu. Nafkah untuk bini dia, katalah yang sepadan, yang padan patut dengan bini dia, ikut saiz bini dia. Maknanya padan patut nafkah makan dia, contoh ya, satu hari RM10 contoh. Tiba-tiba dia bagi RM8 je. Makna bila RM8 tak melepaskan kewajipan. Makna bakhil lah tu suami bakhil. Gaji RM50,000, gaji RM20,000.
Gaji RM20,000, bini dia bagi nafkah tiap-tiap hari, sepatutnya RM10 dia bagi RM5 dia. Tak melepaskan kewajipan. Itu namanya bakhil. Tapi kalau padan patut isteri dia tu nafkah tiap-tiap hari RM10, dia bagi RM10. Walaupun gaji suami tu tadi katalah RM200 sehari, RM200 sehari, tapi dia bagi bini dia RM10, ngam-ngam je. Namanya suami yang tidak bakhil. Kerana dia dah menunaikan kewajipan dia. Cuma mengaibkan diri dia, menjatuhkan maruah dia sebagai seorang yang diberi keluasan oleh Allah. Sepatutnya dengan gaji yang macam tu dia menjadi seorang suami yang pemurah. Pemurah ni maknanya memberi lebih daripada qadar yang wajib. Katalah wajib tadi RM10 sehari, dia bagi RM10 seposen. Sayang ambil lah RM10 seposen. Allah, pemurahnya abang. Mana sebab dah lebih daripada kewajipan. Macam itulah contoh dia. Tak. Bagi nafkah ni dalam bentuk zahir, contoh makan minum, pakaian, tempat tinggal. Pakaian maknanya setiap tahun, maknanya 2 kali setahun. Tapi ada yang tiap-tiap minggu lelaki dia belikan baju. Pemurah itu. Nafkah ni maknanya, nafkah ni ada nafkah zahir. Nafkah zahir ni makna keduniaan lah. Pakaian, makanan, pelindungan tu kan. Apa tu? Nafkah yang jenis rohani. Nafkah yang jadi batin. Batin ni sendiri dengan makna nafkah rohani. Maknanya ilmu. Ni yang banyak suami tak tunaikan. Nafkah batin dengan makna ilmu. Dia boleh bagi rumah, dia boleh bagi kereta, dia boleh bagi duit, dia boleh bagi pakaian, dia boleh bagi perhiasan, tapi ilmu maksudnya yang Allah Ta'ala suruh bagi kepada isteri dia, ni yang banyak tak dapat nak tunaikan. Maksudnya dia belum lagi menunaikan kewajipan dia sebagai seorang suami yang diperintah oleh Allah. Sebab itulah kalau kita tak pandai nak mengajar suami kita, kita suruh isteri kita pergi belajar ataupun carikan guru untuk dia, untuk nak menyelamatkan kita tadi. Sebab tu kewajipan kita. Bagi makan, pakai, siapa boleh kalau dia ada keluasan? Siapa boleh bagi? Belanja, belanja tu. Belanja, duit belanja. Duit belanja tengok. Ikut qadar lah. Ikut qadar. Yang wajibnya nafkah. Duit belanja itu tak wajib. Nafkah tu yang wajib. Keperluan dia, makan minum dia, pakaian dia. Dan kasih akan harta yang keenam, kasih akan kemegahan. Suka nak megah-megah. Dalam hati nak sangat, jadi nak sangatkan kemegahan tu, cintakan kemegahan, nak sangat. Makna benda-benda yang megah-megah, nak sangat. Lagi akan datang akan diuraikan satu persatu insya-Allah. Yang ketujuhnya kasih akan dunia. Yang kedelapan yang membesarkan diri, takabur tadi. Yang kesembilan ujub, makna perasan diri kita baik. Ujub ni mana perasan kita tercengang dengan diri kita. Tak sangka aku ni boleh semayang banyak pula dah. Tak sangka boleh rajin mengaji ni, boleh rajin mengajar ni. Tak sangka dia terperanjat dengan diri dia sendiri. Padahal itu semua taufik daripada Allah. Tapi dia ujub, perasan. Yang ke-10 yang terakhir, riya. Lagi akan datang huraian insya-Allah. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Insya-Allah. Katanya musannaf, kalau kita bersungguh-sungguh dapat menjaga, membebaskan hati kita daripada 10 jenis penyakit ni, kita pasti akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau tak dapat bersihkan hati kita daripada 10 ni, jangan harapkan kelepasan keselamatan dunia, lebih-lebih lagi akhirat. Cukuplah sekadar tu insya-Allah untuk kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di siri yang akan datang insya-Allah. Diharapkan dengan berkat majlis ilmu kita, Allah Ta'ala mengabulkan segala doa-doa kita, hajat-hajat kita, anak isteri kita, dipermudahkan segala urusan kita semuanya, yang bangsa dunia, yang bangsa akhirat. Allahumma amin. Diberikan rezeki yang halal serta berkah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih lana wa qarabat lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.